wala yazaluna mukhtalifin. Kalau seandainya aku nak jadikan yang satu je, satu kiblat, satu kompas, satu arah, satu tuju, satu, aku boleh buat. Tapi aku tak buat macam tu, kata Allah. Sebab itu kamu kadang-kadang berselisih pendapat. Wala yazaluna mukhtalifin. Sebab itu kamu kadang berselisih pendapat. Berselisih pendapat ni tak ada masalah, tuan-tuan. Imam pun ada 4. Dekat Kaabah dulu ada 4 mihrab. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, lagi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, Muhammad bin Idris, satu lagi Imam Nawawi, Hambali, Imam Hanafi, Abu Hanifah, Hanafi, Hambali, Maliki, Imam Malik. Imam Malik dan Imam Syafi'i. Ada 4 mihrab dulu. Sekarang dah dibuang semua, masya-Allah, tabarakallah. Sekarang buat mataf dah cantik dah. Subhanallah, Allahu akbar. Kan? Tapi nak cerita, itulah dia, tuan-tuan. Sebab itu saya katakan tadi bahawa bila kita duduk dengan siapa, kita nak cintai orang yang macam mana. Sebab itu akhirnya bila kita duduk orang tu, kita akan tiru dia. Anak-anak kita suka duduk dengan alim ulama', dia akan tiru pakaian alim ulama'. Suka penyanyi, dia akan tiru penyanyi punya. Confirm je. Sebab itu kena jaga dalam bab pakaian, ada min tashabbuh. Dalam bab akidah kena jaga. Dalam bab pakaian tak apalah, kadang-kadang kita min tashabbuh. Sebab itu kita kena faham macam ni. Ada seorang tengah solat pakai kot dengan tie. Pakai kot dengan tie. Tie pula besar sejadah. Kan? Ada jenis macam tu. Kemudian sebelah dia pula seorang pakai jubah dengan serban. Bagi kita nampak jubah dengan serban, tu baru betul. Nah, tu baru betul. Bagi kita nampak jubah dan serban ni betul. Tapi hak orang nak solat pakai kot dengan pakai tie ni tak berapa nak cantik sangat. Pasal dia macam, kita saja duk fikir minta syabbuh dengan orang barat. Contoh, tuan-tuan, bagi kita nampak serban jubah tu betul. Tapi adakah kita nak hukum orang yang pakai kot dan tali leher tu lebih rendah nilainya daripada orang lain? Itu persoalan yang saya nak bawa malam ni. Sebab Nabi tak ajak lagu tu. Sahabat kita dah boleh bersolat, dia jaga aurat dia, itu dah cukup bagus dah. Yang dia pakai serban, pakai celak, pakai sunnah Nabi apa semua ni, masya-Allah tabarakallah, yang penting itu bonus. Tapi kalau dia tak mampu lagi, tapi dia masing-masing sama-sama jaga akidah dan jaga syariat Islam, alhamdulillah, itu tabarakallah dah sudah baik. Even kalau nak diukur, tuan-tuan perempuan, kalau kita tengok kacamata kita dalam bab zahir, Abu Lahab, Abu Jahal pun berserban 24 jam, berjubah 24 jam. Tuan-tuan, persoalannya bukan masalah serban dan jubah. Persoalannya, tuan-tuan, mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau boleh pakai, masya-Allah, itu terbaik. Tapi kita yakin bukan itu yang menyebabkan masuk syurga Allah. Orang pakai jubah serban ni, tuan-tuan, dia ittiba' sunnah. Dia nak ikut Nabi pasal dia sayang Nabi. Nabi pakai macam tu, aku nak pakai macam tu. Tapi jangan kita memperlekehkan orang yang belum mampu pakai. Ada setengah golongan saya melihat kadang-kadang begitu. Kita khawatir sesat dalam terang ni, kena jaga-jaga. Sebab itu dalam hadis sahih kita tengok bila Futuhul Makkah, Nabi memang pakai serban. Serbannya warna hitam, aswad. Kalau kita tengok Nabi berkhutbah pun pakai serban. Dan ada kalanya Nabi pakai serban, dan ada kalanya Nabi pakai kufiah dalam, serban tutup kepala. Dan ada kalanya Nabi pakai hanya kufiah sahaja. Maafi muskilah, tak ada masalah. Apa pun nak bergaduh, tuan-tuan. Saya pakai serban. Hari ni macam-macam saya lilit serban pun ada. Ada yang ada line, ada yang tak ada line, ada yang 3 line, ada yang macam-macam line. Masya-Allah, tabarakallah, pakailah serban, tak ada masalah. Dan yang tak pakai tu, insya-Allah kita doakan dia. Di Nusantara khususnya, serban kita ini dianggap lambang orang-orang alim. Kita nak bawa dia segi minta syabuh tadi, menyerupai tadi. Dia suka, dia akan minta syabuh, dia ikut orang alim. Tapi maaf cakap, tuan-tuan, bila kita memakai serban, kita kena pasti jaga lambang tu, lambang tadi tu. Sebab itu orang dulu pakai serban, pakai jubah ni, orang nampak ni orang alim, ini orang tawadhu, ini orang wara', ini tok guru, ini murabbi. Sebab itu jarang kita tengok orang berserban, pakai tongkat semua cantik tu. Ni balai rokok cantik dalam kedai. Tak ada.
kita tak akan jumpa je. Sebab apa? Dia tahu ni lambang aku. Even though kalau minta maaf cakap minta maaf, kalau pun dia jenis smokers, contoh dia minta maaf cakap ya, tak ada lah, tapi kalau ada dia pasti buka tu tuan-tuan. Ni jenis utara punya ni ada juga kan, poksu-poksu gitu yang jenis balik rokok daun, suka pondok dulu-dulu kan, dia tak ni letak ke tepi tu, tinggalkan cepi je, tinggalkan kopiah dia balik rokok daun. Contohlah contoh. Pasal apa? Lambang tadi. Ni sorban janji punya. Drive kereta, orang cilok sikit, dia cilok balik. Weh lu tu ada. Jaga tuan. Lambang. Subhanallah. Jadi at least tuan-tuan perempuan, kita nak pakai jubah, kita pakai gamis. Kerana apa? Minta syabuh, kita nak pakai rida. Rida ni rida. Kan? Dulu mana ada zaman rida? Tak ada. Tengok ustaz dulu mana dalam VHS dulu. Zaman VHS kaset gambar kulit depan, mana ada orang bubuh rida? Tak ada. Alhamdulillah bila diperkenalkan rida, rupanya Nabi memang suka pakai rida. Rida ni maksudnya apa? Kain yang menutupi atas satu kain. Maknanya Nabi pakai gamis. Gamis macam kurta yang tabligh pakai selalu tu, atau orang India Pakistan pakai. Tapi ni baju, ni gamis. Contoh, jubah. Kain di atas kain, kain di atas kain. Rida lah, itulah rida. Rida bukannya maksudnya dilipat elok-elok 4 segi macam yang kita buat sekarang ni, itu rida. Okey, no problem. Itu rida lah, betul. Maksud rida tu sendiri adalah kain menutup di atas satu kain. Maknanya kalau dilipat elok-elok pun, kemeh-kemeh cantik-cantik macam kita tengok gambar para alim ulama, para habaib, masya-Allah, dia lipatnya bagus-bagus ya. Nah, itu namanya rida. Tapi kalau dibuka bisa, itu pun dipanggil rida, ini pun dipanggil rida. Sebab Nabi kadang semayang, Nabi tak akan, dalam solat Nabi, dalam sunnahnya, Nabi pasti letakkan satu kain dekat bahu dia. Jadi itu rida, orang panggil rida. Pun kadang-kadang dia macam tu pun, ataupun dia selempang macam tu je. Banyak tuan-tuan guru itu rida. Sunnah, itiba'us sunnah. Jadi tuan-tuan perempuan, bila cakap pasal pakaian ni, nak quote ayat Dr. Sam, orang yang istiqamah di dalam perjuangan dia. Dr. Sam ni orang tabligh, orang lama. Dan daripada tak beruban sampai beruban, sampai dah inai warna uban dia, subhanallah. Dan kita nak jumpa 25 ni panjang umur, dia kata apa? Kami pakai macam ni bukan nak kata kami ni lebih bagus daripada orang lain, tapi kami pakai macam ni sebab kami dengan cara begini saja kami lebih berwaspada dengan perkara-perkara yang bergaul dengan maksiat. Masya-Allah. Betul kata Imam Ghazali rahimahullah taala dalam kitab Ihya Ulumuddin, 3 cara menyekam hawa nafsu. Pertama, majlis ilmu. Kedua, bergaul dengan orang alim ulama. Ketiga, cara berpakaian. Cara berpakaian tuan-tuan.